Ruangan wawancara kita bawakan cabaran budaya dan potensi seni dalam kalangan belia. Alhamdulillah memperkatakan mengenai dengan perkara ini Yang Mulia Zefri Arif ya. Kita undang ke studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar pagi ini untuk mengongsikan mengenai dengan topik ini. Beliau ini penerima anugerah Pemimpin Belia Berjasa 2014. Apa kata Intan? Ya. Terus saja kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum Tuan Zefri Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halimul dan Intan. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sihat pagi ini? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah ya. Jadi kita sangat berbesar hati ya menerima kehadiran ya Yang Mulia Tuan Zefri Arif pagi ini untuk memperkatakan ya mengenai dengan cabaran budaya dan potensi seni dalam kalangan belia. Jadi sebelum kita panjang lebar ya mengenai dengan tajuk ini, ingin kita kupas sedikit terlebih dahulu ya. Cabaran budaya masa kini. Sebenarnya apa tu Tuan Zefri Arif? Ya, kalau kita bercakap tentang budaya ya, memang besar kerana budaya itu adalah satu perlakuan yang diterima pakai oleh setiap ahli dalam sebuah masyarakat. Jadi kita lihat budaya ini macam-macam. Ada budaya bekerja, ada budaya belajar, ada budaya dalam konteks perhubungan massa, budaya yang dilihat dalam konteks perniagaan dan macam-macam lagi. Tapi dalam konsep yang lebih besar lagi, sekarang kita sebenarnya berdepan dengan pandemik COVID-19 ya. Dan itu adalah satu budaya yang baharu yang perlu kita resami dan ia memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita seharian, yang seperti mana kalau dulu kita boleh berlegar, bergerak sebebas-bebasnya, tapi sekarang ada sekatan-sekatan yang membolehkan kita untuk bergerak pada ruang yang sangat terhad. Jadi budaya dalam konteks ini kita lihat lagi bagaimana misalnya kata sosialisasi dalam konteks hubungan di antara kekerabatan, hubungan di antara ahli-ahli dalam sebuah masyarakat itu berlangsung dalam suatu suasana yang perlu dilihat sebagai suasana yang dapat menceriakan, dapat menghiburkan dan dapat memberikan satu suasana kehidupan yang baru. Kita tidak melihat bahawa sekatan dan keterhadan pergerakan itu sebagai satu penghalang untuk kita melakukan kegiatan harian ataupun melakukan apa saja aktiviti yang telah kita lakukan sebelum ini. Dan inilah satu cabaran yang sangat besar. Dan kita banyak bertanya kepada belia dan juga para belia mengemukakan persoalan-persoalan bagaimana kami harus dapat bergerak dalam keadaan yang sangat tersekat, dengan keadaan yang sangat terhad, dengan apa yang dikatakan itu tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi kita lihat bahawa ini adalah satu cabaran terhadap diri pribadi, cabaran jati diri, cabaran tentang bagaimana kita harus dapat melihat bahawa kehidupan ini ada suatu kehidupan yang sangat besar dan kita harus dapat melihat bahawa ada banyak ruang yang perlu kita isikan dan ada banyak ruang yang boleh kita bergerak sama dalam konteks kebersamaan, dalam konteks yang kolektif, dalam konteks yang dikatakan communal movement atau pergerakan secara perkumpulan. Ya, itulah cabaran yang sangat besarnya yang kita lihat bahawa cabaran semasa ini telah memberikan satu impak yang sangat besar juga kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam konteks sosialisasi. Baik, ya itu sedikit cabaran budaya masa kini ya di dalam sama-sama kita ini pada ketika ini mendepani wabak COVID-19 ya. Ada norma baharu yang diterapkan dalam kehidupan kita semenjak beberapa tahun lepas lah ya. Lebih kurang saya kira 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau kita ini melihat ya banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Sebagai contoh sahaja ya, kalau dulu zaman-zaman sebelum COVID lah ya, yang muda akan berziarah kepada yang tua ya, mencium tangan ya, berpelukan, itu adalah sebahagian daripada kita ni lah ya, khususnya laki-laki dengan laki-laki lah ya. Itu maksudnya budaya dalam konteks keharmonian masyarakatnya, budaya dalam konteks kekeluargaan yang saya katakan tadi, budaya dalam bentuk kekerabatan, ada hadnya dan ada yang tidak dapat kita lakukan seperti sebelumnya. Ya, jadi Tuannya dengan apa yang telah pun dikongsikan tadi ya, Tuan telah berkongsi mengenai dengan cabaran-cabaran. Jadi bagaimana belia harus menanggapi cabaran budaya tersebut? Macam mana untuk orang kita ni overcome with that cabaran? Memang ini perlu kita perhatikan secara kolektif ya, secara bersama kerana dalam konteks sosialisasi kita tidak hidup bersendirian. Kita tidak melihat pada satu pergerakan yang dikatakan solo and silo, ya, solo dan silo itu ke pinggiran, maksudnya menyendiri, ya. Jadi kita perlu lihat bahawa
dalam proses ini kita melihat kembali tentang bagaimana struktur dan platform yang ada pada sebuah masyarakat. Misalkan dalam konteks Brunei, apakah platform dan struktur yang ada kita kuasai? Kita lihat bahawa ada banyak dimensi struktur yang perlu kita lihat. Misal kata, apakah platformnya itu platform rumah, platform sekolah, platform kerja, atau platform yang dikatakan platform awam yang melihat pada platform riadah dan macam-macam. Kita lihat bahawa ada setengah-setengah anak muda kata kami dah dapat lagi main bola. Kami dah dapat lagi katanya berkaraoke. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita melihat dan melangsungkan kegiatan riadah dan juga melangsungkan kegiatan seni. Ya, itulah yang perlu kita lihat bahawa para belia itu harus anjal dengan keadaan. Ia harus fleksi. Ya, maksudnya dia tidak hanya terhad, misalnya dia tidak hanya melihat dinding semata-mata, tapi dia perlu melihat adanya pintu, adanya tingkap. Ada pintu untuk keluar pada ruang itu, ada tingkap untuk melihat, menyubuk keluar apa yang berada di luar. Ya, jadi kita tidak melihat dinding. Bahawa sekatan-sekatan ataupun keterhadan pergerakan itu bukanlah dinding, tapi adalah satu cara untuk kita berfikir lebih lanjut, secara lebih kreatif, secara lebih bermotif, untuk melihat bahawa kelangsungan hidup ini tidak hanya melihat kepada bagaimana kita bercakap tentang hal-hal yang remeh, tapi adalah satu hal yang perlu dipikirkan perkara yang jauh. Maksudnya kita mungkin barangkali para belia yang menonton di sini, kita harus melihat, menukar set minda. Kita melihat bahawa apapun yang dilihat sebagai satu sekatan itu ada satu cabaran bagi kita untuk melepasi atau untuk melihat bagaimana sekatan itu sebenarnya membuat kita lebih kreatif. Ya. Contoh tadi sebelum ini kita ada bercakap tentang IT, belia dan IT. Ya, itu merupakan satu cabaran dan dalam proses kreativiti. Dan sebelum tadi kita juga ada mendengar lagu dinyanyikan oleh seorang belia. Jadi itu adalah satu melihat pada potensi-potensi seni yang boleh diserlahkan, yang perlu kita lihat bahawa setiap diri belia itu harus dapat memikirkan kembali bagaimana mereka boleh menjadi ahli ataupun individu ataupun warga bangsa yang sangat berguna, yang mempunyai motivasi, yang mempunyai keyakinan diri, dan juga yang boleh memenuhi ruang-ruang kosong yang ada dalam konteks kemanusiaan, kemasyarakatan, dan juga dalam konteks yang besar kenegaraan. Baik, ya, itulah sedikit perkongsian mengenai dengan belia harus menanggapi cabaran dan juga budaya tersebut, ya. Bukan saja kita ni melihat dinding halangan tersebut, tetapi kita ni harus berfikiran jauh lebih ke depan, ya. Bagaimana kita ni akan memanfaatkan suatu perkara tersebut, ya. Kalau dulu IT seperti yang dikongsikan tadi, ya, IT itu adalah perkara yang dipilih, macam mereka yang berkemahiran dan mereka berkebolehan boleh mempelajari, ya, berkemampuan untuk memiliki IT, boleh mempelajari kemahiran IT ini. Tetapi sekarang ia adalah keperluan. Semua orang perlu kepada IT tersebut, ya, pembelajaran, pengajaran. Begitu juga dalam kehidupan seharian kita ni, ya. Sempat ada juga di negara kita ni jual beli menerusi online, ya. Disebabkan kita ni dah dapat kerja dengan pasar-pasar dan sebagainya. Jadi begitulah, ya. Ia sebenarnya menarik kita ni untuk lebih kreatif di dunia masa kini. Bagaimana pula dengan dunia seni ni? Belia dalam bidang seni, seperti yang Tuan katakan tadi, harus anjal dengan situasi terkini. Baik, fokus saya kepada belia yang berkesenian, ya, belia yang mempunyai latar belakang seni dan belia yang punya potensi dalam bidang seni. Seni ini banyak, ya, termasuklah kalau kita bercakap ada banyak ratusan cabang seni, termasuk seni lukis, seni foto, seni memasak, seni kulinari, seni grafik, seni yang berkaitan dengan budaya persembahan, nyanyian, tarian, muzik, dan macam-macam lagi. Ya, bahawa semua kegiatan seni ini kita lihat mempunyai potensi. Yang kita lihat bahawa dalam konteks masa, ya, ada banyak perubahan yang telah berlaku dalam konteks seni. Kalau dulu kita lihat bahawa banyaknya pertemuan seni dalam bentuk fizikal, ya. Misal kata orang hadir ke satu tempat untuk melihat galeri, orang hadir pada satu tempat untuk melihat demonstrasi, masakan dan sebagainya. Sekarang sudah berubah seperti yang dikatakan oleh Mul tadi, ya. Perubahan-perubahan IT yang telah membolehkan kita bersemuka tapi melalui maya, ya, bersemuka dalam tarian, dan itu masih lagi dapat dilangsungkan. Kalau di luar negeri kita lihat, ya, misal kata bentuk persembahan seni,
dalam konteks tarian, teater, semua sudah berubah, dibuat dalam bentuk dalam talian. Jadi masih lagi ada interaksi seni, masih lagi ada upaya untuk menghasilkan karya-karya seni, tetapi dalam talian. Itu adalah satu perubahan yang sangat jelas yang berlaku di seluruh dunia. Dan kita lihat bahawa potensi ini perlu diserlahkan, dan para pelia tidak melihat kepada apa yang dikatakan itu sebagai satu sekatan, tapi harus melihat pada lorong-lorong yang dilihat, lorong-lorong dinamika yang memusatkan tentang proses kreativiti dan proses yang dilihat kepada kelangsungan hidup, ya. Bahawa misalnya kata, contoh, ya, kalau ada seorang belia yang mempunyai potensi dalam seni lukis, ya, dia tidak lagi mungkin hanya melihat kepada bagaimana karya itu dapat dipamerkan di ruang-ruang galeri, tapi dengan menggunakan kemudahan IT, dengan menggunakan kemudahan internet dan juga media sosial, dia dapat menyelahkan bakatnya itu, dan itu juga merupakan satu ruang yang sangat besar kerana daripada penggunaan media sosial, ia tidak hanya melihat pada lingkungan setempat, tapi sudah merentas kepada yang dikatakan sejagat, itu universe. Itu maksudnya dalam satu dunia yang lebih besar, bahawa potensi-potensi itu harus dapat diserahkan melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada bagaimana pemasyarakatan seni itu dapat dijabarkan, dapat disebarkan, dapat diperluaskan dalam satu bentuk yang sangat besar. Dan juga kita harus juga melihat bahawa setiap belia itu mempunyai peranan yang sangat besar, ya, terutama yang saya katakan dalam konteks kesenian, ya. Contoh tadi pada lagu yang disampaikan, ya. Jadi apakah lagu-lagu dakwah itu, ya, mempunyai potensi untuk membentuk masyarakat, membentuk ummah. Jadi itu adalah suatu perkara yang perlu kita fikirkan. Kita tidak melihat pada suatu kegiatan seni yang dilihat sebagai hanya untuk bersuka-suka atau berseronok atau tanpa motif tertentu. Misal kata kita membuat satu karya seni yang tidak memberikan satu bentuk pemikiran yang menjelaskan tentang latar belakang budaya kita, yang tidak memperjelaskan tentang konsep kenegaraan, dan juga melihat tentang bagaimana kita harus melihat bahawa setiap karya seni yang dihasilkan oleh para seniman, tidak kira belia, mungkin barangkali yang sudah established, harus dapat memperlihatkan satu tentang jati diri, harus dapat memperlihatkan tentang bagaimana karya-karya itu dapat melihat kepada bentuk-bentuk yang dikatakan adanya entiti kebrunaian, ya, untuk memperjelaskan itu. Dan hal ini kalau kita perpanjangkan lagi, Ulimul dan Intan, itu telah mempunyai masa yang sangat panjang, ya. Tapi cukuplah barangkali kalau kita mempunyai satu perkongsian maklumat, iaitu bagaimana setiap belia yang mempunyai potensi dalam kegiatan seni dan juga mempunyai potensi dalam kegiatan yang memperlihatkan tentang hubungannya dengan dunia luar melalui media sosial, harus dapat menggunakan ruang ini, dapat menggunakan peluang ini untuk menyerahkan bakat masing-masing. Dan itu juga kita lihat bahawa inilah satu cara yang terbaik untuk kita menghidupkan dan juga menggerakkan industri kreatif di negara kita. Ya, alhamdulillah, ya. Dan dari apa yang telah pun Tuan katakan tadi, saya dah juga melihat ada belia kita yang membuat persembahan syair menerusi alam maya. Itu merupakan satu yang satu positif lah, kerana ia bukan saja dapat dilihat di kalangan mereka, namun ia boleh dilihat oleh orang ramai menerusi talian berkongsi ataupun share, ya. Dan ini pastinya akan mengangkat lagi mengenai dengan bidang seni, ya. Jadi Tuan seterusnya, tadi Tuan telah mengatakan mengenai dengan upaya seni dalam kalangan belia. Mungkin boleh dijelaskan lagi bagaimana upaya seni dalam kalangan belia boleh disilahkan lagi. Baik, kita lihat ini melihat pada ruang dan peluang, ya. Saya percaya bahawa setiap orang mempunyai ruang dan peluang tertentu. Mungkin tidak sama, mungkin juga mempunyai peluang yang bertingkat-tingkat, berstrata, berkait rapat dengan bagaimanakah misal kata seseorang itu dapat memposisikan dirinya, ya. Saya bagi contoh, kalau seorang itu mempunyai bakat seni, misalkan sebagai pelukis kah, sebagai jurufoto kah, ataupun penulis lirik kah, penulis kah, dia harus dapat memposisikan dirinya. Kalau dia hanya menulis dirinya saya untuk berkarya untuk diri saya, orang tidak akan tahu, ya. Katalah, saya kadang-kadang saya jumpa, apa yang kamu tulis? Saya tulis sajak. Sudah dikongsikan? Belum. Saya cuma tulis sendiri-sendiri saja. Kalau begitu maksudnya orang tidak tahu. Jadi maksudnya memposisikan diri itu harus dapat melihat bagaimana hubungan dan ruang itu harus dapat diambil maksudnya diambil peluang itu, ya. Saya kata orang yang menggunakan media sosial ini, dia dapat memposisikan diri dan dapat menyalahkan bakatnya, dapat menghasilkan, mengongsikan karyanya kepada
publik, pada awam. Ya, berawam. Dan pada sana orang akan tahu bahawa ada potensi yang perlu digerakkan secara bersama, hasil daripada penelitian, hasil daripada perkongsian maklumat yang ada. Dan ini ada satu perkara yang sangat besar, ya, itu tentang data atau pangkalan data ataupun maklumat yang perlu ada kita fikirkan bersama. Itu melihat apakah dalam konteks Brunei ada ramai belia yang berkecimpung dalam bidang-bidang seni tertentu, dan itu perlukan data. Daripada data itu baru kita lihat bahawa apakah potensi yang boleh kita upayakan, misalkan untuk mengarah kepada industri kreatif. Misalkan ada ramai belia yang mempunyai minat dalam bidang fotografi atau videografi atau yang ingin membuat filem, maka itu harus kita lihat. Ada ramai lagi belia yang mempunyai berkecimpung dalam bidang penulisan lirik lagu, penghasilan lagu ataupun menyanyi, maka itu harus dapat lihat bahawa ini dilihat sebagai satu apa yang dikatakan tadi sebagai satu kolektif, usaha yang kolektif, bukan saja daripada kalangan belia tapi juga beberapa agensi yang tertentu, sama ada agensi kerajaan ataupun agensi swasta ataupun barangkali ada agensi awam ataupun individu yang mempunyai usaha untuk mengangkat dan juga memberikan satu harapan kepada para belia yang berkecimpung dalam dunia seni untuk terus hidup, ya. Kerana cabaran pada ketika ini ialah sangat besar, ya, bahawa setiap orang harus dapat mempunyai potensi untuk mengupayakan dirinya dan juga dalam masa yang sama bukan saja untuk mengupayakan seninya tapi juga mengupayakan ekonomi, ya, bahawa setiap karya itu harus mempunyai nilai ekonomi. Misalnya kata, berapakah orang yang sanggup membayar bagi sebuah servis atau perkhidmatan fotografi? Berapakah bayaran yang perlu diberikan bagi satu servis untuk melukis? Atau berapakah bayaran bagi perkhidmatan yang dikatakan sebagai satu persembahan tarian, nyanyian dan sebagainya? Itu perlu ada nilai-nilai tertentu yang membolehkan para belia ini merasa ragap bahawa karyanya itu tidak sia-sia tapi juga dapat menyuntik dan dapat menjanakan ekonomi. Betul sekali. Saya setuju dengan statement terakhir tersebut, ya. Suatu seni itu ada nilai-nilai yang tersendiri, ya, dan perlu ada harga, ya, yang tertentu digunakan kepada ahli-ahli seni ini tadi untuk kita yang menggunakan perkhidmatan mereka, ya. Kerana apabila kita ni mampu, ya, untuk mengadakan satu value, ya, kepada mereka ini, boleh jadi sahaja seni tersebut tidak akan diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang, kerana tidak mendatangkan jaminan, ya, untuk kata orang menyadari diri, ya, keluarga di masa akan datang, ya. Sebelum kita berpisah ni, Tuan Zefri Arif, ya, apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh para belia kita ni dalam menjalani industri kreatif ini? Tadi saya menyentuh sedikit tentang industri kreatif, ya. Itu bagaimana potensi dan upaya yang ada dalam kalangan belia dalam kegiatan seni itu dapat mengarah kepada satu pergerakan industri kreatif yang secara kolektif, ya, dengan ada sokongan dan dukungan daripada pelbagai pihak. Itu yang saya katakan, tidak ada solo dan silo, ya. Perlu ada bentuk dalam bentuk community based ataupun berdasarkan pada satu komuniti. Misalnya kata, saya ambil contoh, ya. Kalau dalam sebuah kawasan perumahan, ya, apakah yang boleh ditangani oleh belia, sama ada untuk memberi servis perkhidmatan ataupun mempamerkan atau menjual barang-barang seni, ya. Dan itu adalah satu perkara yang sangat basic, sangat asas, ya, bahawa setiap perkhidmatan dan barangan yang dijual itu tentu mempunyai nilai, ya. Misal kata contoh tadi, kalau ada sekumpulan belia yang bersanggupan untuk mengecat rumah ataupun membuat satu ukiran, membuat satu grafiti di dinding-dinding rumah, itu satu servis, ya. Ataupun barangkali ada yang ingin melukis potret keluarga untuk kawasan perumahan, itu juga satu servis, satu perkhidmatan, dan juga ada satu barangan yang punya nilai. Dan ini adalah satu perkara yang dikatakan tadi dalam konteks community based, bahawa di kawasan-kawasan perumahan itu sangat cantik, ya, kalau kita dapat manipulasi potensi seni dan juga dapat memberikan satu keyakinan dan juga penghargaan daripada masyarakat kepada mereka yang berkecimpung dalam bidang seni ini untuk terus bergiat, ya. Kalau kita tidak memberikan satu penghargaan atau pengiktirafan kepada anak-anak belia ini, pada anak-anak muda yang berkecimpung dalam bidang seni ini, tentu mereka akan termutuk hati, tidak mau bergerak, ya. Jadi kita harus memberikan penghargaan dan juga kita harus memberi nilai sen dan ringgit kepada karya yang mereka hasilkan.
Dan itu juga melihat kepada daripada situ kita akan melihat tahap-tahap yang akan didapati oleh para penggiat itu tentang bagaimanakah kadar mereka. Apakah kadar mereka itu kadar yang dikatakan novice ataupun kadar yang biasa saja ataupun sesuatu yang sudah dianggap profesional. Kita lihat bahawa karya-karya seni anak muda anak-anak kalangan orang-orang muda, anak-anak muda. Saya tengok mempunyai potensi yang sangat besar Tetapi yang kurangnya ialah penghargaan, pengiktirafan dan akses mereka untuk lebih boom kata lebih menyelah di peringkat luar. Kerana mereka ini hanya bergerak dalam bentuk cross circle panggilkan satu lingkungan yang tertutup. Mereka harus membuka diri, membuka ruang dan kita perlu bantu mereka untuk menyerahkan bakat dan juga memberikan pengiktirafan pada karya-karya seni yang mereka hasilkan. Betul sekali ya. Alhamdulillah menarik topik perbincangan kita pada pagi ini ya. Cabaran budaya dan potensi seni dalam kalangan belia. Banyak sekali sebenarnya Intan ya perkongsian yang dibuat pada pagi ini oleh Tuan Zefri Arif. Mudah-mudahan dapat diambil ya sedikit sebanyaklah kata-kata sedikit semangat ya buat para penggiat seni di negara kita ini Brunei Darussalam dalam mendepani kehidupan pasca COVID-19 ini ya. Baik, terima kasih Tuan Zefri Arif. InsyaAllah ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.